Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Maka apabila engkau ketahui yang demikian itu, maka hadapkan olehmu akan hatimu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah kiblat yang hakikat, kiblat yang hakiki, dan sahkan sembahyang sirmu berkekalan dengan dia dan kaya daripada segala bariyah, yakni makhluk. Disambungan daripada kata-kata Syekh Abi Madian yang sebelum ini, dia mengatakan bahawasanya laisa lil qalbi illa wajhatun wahidatun. Kata pengarang kitab ini, dia mengatakan bahawa laisa lil qalbi, katanya tidak adalah bagi hati manusia itu illa wajh ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ma ja'alallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan li rajulin, bagi seorang lelaki. Jadi kata ulama, bila Quran sebut lelaki termasuk perempuan. Min qalbaini fi jawfihi, daripada dua hati dalam rongga tubuh badannya. Jadi kita dah sebut dahulu bahawa ayat Quran itu menceritakan bahawa seseorang itu ada satu hati sahaja. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut begitu? Maka inilah huraian dia. Maka kata Sayyidi Abi Madian, laisa lil qalbi illa wajhatun wahidatun. Tidak adalah bagi hati manusia itu kecuali dia memiliki satu wajah sahaja. Jadi apa maksud dia? Maka katanya famata tawajjaha ilaiha kharaja an ghairiha. Apabila hati itu menghadapkan wajahnya yang satu itu, yang mana dia kata hati itu hanya ada satu wajah sahaja, yang mana apabila hati itu menghadapkan wajahnya kharaja an ghairiha, maka akan keluar daripada sesuatu yang dihadap itu. Bermaksud kalau hati itu menghadap ke hadapan, keluarlah kanan, keluarlah kiri, keluarlah belakang, keluarlah atas, keluarlah bawah. Hanya satu itu saja yang ada, itu maksudnya. Ataupun dengan makna yang lebih mudah untuk kita faham, iaitu hati itu hanya memiliki satu ingatan sahaja untuk mendapat kesempurnaan, itu maksudnya. Untuk mendapat kesempurnaan menghadap. Jadi hati itu bermaksud kalau inginkan kesempurnaan menghadap, yang kita hurai terjemahkan, kalau ingin kesempurnaan ingatan kepada sesuatu, maka keluarlah yang lain daripada itu. Bermaksud keluarkan yang lain daripada sesuatu yang kita nak ingat. Sebab hati itu mengumpamakan satu wajah. Di sini dia memberikan perumpamaan atau kepahaman kepada kita dengan makna yang lain. Apabila seseorang itu ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghadapan yang sempurna, yang mungkin kita tidak mengerti dan tidak faham apakah dapatan, apakah faedah, hasil apabila kita memberikan penghadapan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah hanya kepahaman kita tentang faedah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Sebab itu kita tidak memberikan hati kita menghadap kepada Allah dengan sempurna.
sebab kita tidak tahu faedah dia. Ya. Bahkan terkadang tidak sanggup kita nak menghadap kepada Allah secara sempurna. Ya. Sebab itu sering kita mencampur adukkan menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ingin membawa hati kita menghadap secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling tak suka adalah nafsu kita. Nafsu kita tak suka. Tidak semudah itu kita nak bawa hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling membantah adalah nafsu kita. Kita tak sadar. Nafsu kita adalah yang paling membantah bila kita nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tu, bila kita berzikir, bila kita nak ingat Allah Subhanahu wa taala, yang paling membantah adalah nafsu kita. Dahlah muak lah kita kata. Ingat lain lah pula, ingat makan lah pula kita tengok. Dahlah tu. Dia mula. Nafsu kita yang tidak terdidik itu, apa maksud nafsu yang tidak terdidik? Bermaksud nafsu kita ini dah biasa berlazat-lazat, berseronok-seronok menghadap kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah terbiasa hati ini berseronok-seronok, berlazat-lazat dengan nafsu itu. Dah biasa. Kenapa sebegitu? Sebab itulah perhiasan manusia. Manusia ini perhiasannya syahwat. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi Al-Quran itu lengkap. Bukan itu sahaja, secara keseluruhan dah lengkap dah. Sifat nafsu itu. Yang mana nafsu itu dia suka. Bila suka, maksud dia akan menghadap. Jadi hati ini bila suka pada sesuatu, bermaksud hati dia menghadap itu. Jadi bila kita solat, hati kita suka kepada yang lain daripada solat, bermaksud ketika itu hati kita tidak menghadap kepada Allah. Hati kita tidak menghadap kepada Allah. Kita menghadap kepada sesuatu yang kita suka. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW, apabila orang itu salat, maka badannya menghadap kiblat dan hatinya menghadap kepada Allah dengan arti kata ingat Allah. Sebab tidak ada nilai salat kecuali ingat Allah. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat tujuannya supaya engkau ingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi pula menyebut tidaklah seseorang itu mendapat nilai salatnya kecuali mengikut qadar hatinya ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah faedah salat kita. Salat kita 5 minit. Banyak mana kita ingat Allah Subhanahu wa taala. 1/5 ingat Allah, yang lain keluar mengayau. Itu yang Nabi menyebut dalam hadis dia, seseorang itu tidak dapat faedah daripada solat dia kecuali mungkin 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/10. Semayangnya mengikut qadar hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain pula dia menyebut apabila kita solat, sudah pastilah kita cuba untuk menghadap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya nafsu kita yang tidak terdidik ini, dah solat dah sampai di kedai mamak, kan? Dah sampai di ke pasar, dah sampai di ke rumah. Sebab tadi masuk datang masjid, lauk dah siap, tak sampai nak makan, kan? Dah balik di ke rumah mengingat bodoh yang dia. Maka dalam hadis sebut apabila orang itu berpaling daripada Allah, maka ada suara daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita tak dengar. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai si fulan yang sembahyang, kau ni ngadap kat siapa? Kau ngadap kat den kau, alih bahasa jombul. Biar dia rasa apa sikit kan, dia rasa sikit.
Kan kau ngadap ke siapa? Ngadap ke den kau ngadap ke pasar tu. Oh kita Allah. Masuk balik kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kali kedua kita keluar balik. Dalam hadis pun menyebut Allah Taala tegur balik kepada kita. Wahai si fulan, kau ngadap ke siapa ni? Sampai 3 kali Allah Taala tolak solat kita. Itu dalam hadis itu maksudnya. Jadi bermaksud penghadapan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sempurna disebabkan ada nafsu yang jahat dalam diri kita ini. Kita tidak berbicara tentang kejahatan nafsu yang mengajak kita tidak solat. Kita tidak bicara tentang kejahatan nafsu untuk minum arak, berjudi. Mana itu kejahatan awam, kita kata. Ya? Kita tidak berbicara kejahatan nafsu berbuat maksiat yang berbagai, kata-kata. Kita tak memperkatakan itu. Kita memperkatakan kejahatan yang lebih khusus lagi, kata-kata. Ahli ta'an, orang yang tidak meninggalkan sembahyang dan sebagainya. Tetap kita ingin meningkatkan diri kita supaya lebih baik lagi. Maka bermaksud walaupun ahli ta'at, orang yang tidak lagi meninggalkan solat, orang yang tidak lagi meninggalkan puasa, orang yang tidak lagi melakukan judi, arak dan sebagainya, tetap kita berkatakan kejahatan gitu. Maka tetap di situ nafsu itu akan mengambil habuan jahat dia. Sebab itu kita perlu sentiasa melihat kejahatan nafsu ini. Walaupun kita dah jadi baik dah, ada dah jadi HK Musajid dah, pun nak cerita leh, tak payah cerita lah, dah baik dah. Tak, ya, tetap kita menyebut kejahatan nafsu pada tahap itu. Maka tahap kejahatan nafsu di sini bermaksud kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud hati kita masih lagi tertarik untuk ingat yang lain daripada Allah. Maka di situ kita ini satu kejahatan. Satu kejahatan. Ya. Bahkan kalau kita umpamakan kejahatan pasangan suami istri, tidak ada yang paling jahat seorang suami bagi istri kalau dia melihat kepada perempuan yang lain. Itu lagi jahat daripada dia tak bawa balik ikan masin kau, dia tak bawa balik ikan sungai. Itu tak terbanding daripada dia cuba nak memandang kepada yang lain. Itu jangan main gitu. Itu setakat tak bawa balik ikan tang pasar tu marah jugalah. Tapi kalau dia berpaling lihat pada orang lain, itu dah curang lah, dia kata. Benda yang besar dah tu. Itulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejahatan kita itu kejahatan bermaksud kita tertarik kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setiap kejahatan. Kita tidak tertarik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenapa? Sebab kejahatan nafsu itu dia bersangatan suka untuk melihat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nafsu itu bersangatan suka untuk melihat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab dia menutup, nafsu itu menutup hati kita. Nafsu itu menutup ruh kita yang suci ini. Ruh ini suci. Ruh kita ini suci. Ruh kita ini sifat dia tinggi. Ruh kita ini sifat dia mulia. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang ruh, Allah Taala nisbahkan ruh pada diri dia. Maka apabila Allah Taala sebut dalam Quran, yas'alunaka 'anir ruh, telah bertanyalah orang kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Asbabun nuzul ayat ni panjang. Asbabun nuzul ayat ni panjang. Ayat tentang orang bertanya tentang ruh ni ada asbabun nuzul dia. Dikatakan orang Yahudi nak tes Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dia ada tak salah, orang Yahudi nak test Nabi SAW dengan satu soalan, iaitu dua. Kalau dia tak dapat jawab pun salah, dapat jawab pun salah. Kan payah kan? Ada orang tanya soalan tu kalau kau tu jawab pun salah, tak jawab pun salah. Macam mana boleh ada? Jadi maksud orang Yahudi ni tahu dah, tak ada seorang pun boleh bicara tentang roh. Dia pun ada ilmu dia. Jadi maksud dia nak tanya satu soalan kepada Nabi. Kalau Nabi cerita tentang roh, maksud dia bukan Nabi lah. Sebab roh tak ada siapa yang boleh bicara. Kalau dia kata tak tahu pun bukan Nabi. Jadi macam mana Nabi nak letakkan di antara dia nak jawab, nak hurai tentang roh. Kalau dia hurai tentang roh, maka salah. Ataupun nak khabar tak tahu pun tak boleh. Macam mana cara Nabi nak jawab bila soalan tu datang? Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu macam mana cara Nabi nak jawab. Maka turun ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qul, katakan kepada mereka, ar-ruhu min amri rabbi. Qulir ruh min amri rabbi. Kamu jawab kepada mereka, ruh urusan Tuhan. Mana? Dia menjawab, menerangkan saja detail pun tidak, dan tak jawab kata tak tahu pun tidak. Dia menjawab dengan jawapan itu menggambarkan dia tidak menghuraikan roh, dan dia menjawab dengan tepat. Maksud roh, bermaksud roh itu hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Mana satu jawapan daripada kata tak tahu, kerana tak tahu tu dia tak jawab langsung. Tapi Allah Ta'ala mengajar dia, katakan kepada mereka qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu urusan Tuhan. Min amri rabbi. Min amri rabbi ni pun ulama huraikan apa maksud min amri rabbi. Ala kulli hal, bila Allah Ta'ala menyebut ruh min amri rabbi, ruh itu daripada urusan Tuhan. Allah bermaksud ruh ini, itu ada orang kata ruh bukan makhluk, itu tak bicara waktu lah, dan kita tolak lah. Ada ustaz yang sebut ruh bukan makhluk, itu kita tolak lah. Itu tak boleh terima lah. Pendapat macam tu tak terima. Ada kata mengkaji dalam sebagainya, ruh bukan makhluk, itu berbahayalah kenyataan macam tu. Kita sebut pahaman ahli sunnah wal jamaah kita, selain daripada Allah makhluk, selain daripada Allah makhluk. Jadi ada orang buat kajian secara mendalam, kita kata kajian sebegitu tidak dituntut pun dalam agama tentang hakikat roh dan sebagainya. Roh ni hadis ke qadim, sebab Allah Ta'ala menyebut ruh min amri rabbi, maka ruh itu jadi qadim. Kita tak berpegang sebegitu. Kemudian kita ahli sunnah wal jamaah, selain daripada Allah makhluk, selain Allah makhluk. Jadi roh makhluk lah. Roh bukan qadim, roh hadis. Ada juga ilmuwan yang mengkaji mendalam. Jadi kita tolak lah pahaman macam itu. Kita tidak sampai sebegitu pendakwaan kita tentang roh. Roh adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin roh itu qadim. Roh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini satu ciptaan Allah yang sangat hebat. Kenapa manusia ini ciptaan Allah sangat hebat? Sebab kita tahu diri kita ni ada dua. Kan pelik, diri kita tapi ada dua. Kalau orang tanya kita ni siapa? Roh ke jasad? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Diri kita ni roh ke jasad? Tapi tak pernah lah ustaz tanya malam ni, tanya lah deh. Diri kita ni roh ke jasad? Tuan-tuan jawab macam mana? Kalau tanya macam tu. Jasad. Jasad bila mati hancur, ke mana pula kita pergi?
meninggal dalam kubur tu, hancur jasad tu. Jadi kita mana diam kan? Kita roh ke jasad? Macam mana jawab tu? Roh dan jasad. Itu jawapan. Kita ni roh dan jasad. Kita roh dan jasad. Apa bukti kita ni jasad? Kan bio kita nak makan. Nak makan roti canai lah, nak makan macam-macam minta. Nak bau lah deh. Mana? Kita meraihkan diri jasad kita. Dan terkadang kita nakkan kerohanian. Kita nak berzikir, kita nak tenang, ruh kita nak tenang, kita pun solat. Bila kita faham apa itu ruh, makanan di ruh ni, kita suka baca Quran. Itu untuk habuan ruh kita. Kita berzikir, itu untuk habuan apa? Habuan ruh kita. Kadang-kadang tinggallah makan untuk jasad kita pula. Itu yang kita timbang-timbang, kadang-kadang terlebih jasad, kadang-kadang terlebih ruh. Kita nak bolo yang mana ni? Nak bolo jasad ke bolo ruh kita kan? Kalau bolo jasad kita, itu yang jadi tak tentu arah kan. Dah sedih dah. Kenapa sedih ni tu? Dah beruban dah lah. Pinggang dah sakit lah. Habis tu tak macam marin lah, sedih. Ada? Dia terlampau risau tentang jasad. Ni roh sakit, dia tak risau kan. Ada orang lebih pentingkan roh dia kan. Jasad dia macam mana pun redha lah jasad ni. Jadi kita dua-dua. Kita ini roh, kita ni jasad. Apa dalil kita ni roh dan jasad? Dalil dia Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebahagiaan kedua-dua di akhirat nanti. Allah Ta'ala tak tinggal ya. Allah Ta'ala berikan kebahagiaan berjasad gitu. Apa kebahagiaan yang Tuhan beri jasad kita? Masya Allah, syurga itu untuk jasad kita. Untuk jasad kita ini Allah Ta'ala sediakan syurga. Sebab dalam syurga tu makan, minum, berkahwin, mahligai. Itu untuk apa tu? Masuk syurga ada mahligai, ada rumah tajri min tahtil anhar. Rumah tu mengalir air di bawah dia. Itu kebahagiaan apa tu? Kebahagiaan jasad kita. Dalam Quran mengatakan walahu ma tashtahil anfus. Dalam syurga itu segala yang syahwat kehendaki. Bermaksud syahwat ini bukanlah tercelok sebenarnya pada hakikat dia. Sebab dalam syurga itu ada syahwat untuk habuan jasad kita. Jadi bila jasad kita ini Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan nikmat, maka disertai dengan syahwat. Tidak akan rasa lazat jasad tanpa syahwat. Tak lazat dia. Badan sihat tapi tak selera. Makanan banyak ada tapi tak makan. Tak habuan dia. Jadi kelazatan jasad ini akan diberikan syahwat. Bila ada syahwat, baru dia terasa lazat. Seronoknya rumah cantik, seronoknya kereta cantik, seronoknya bini cantik. Apa lagi? Untuk habuan jasad syahwat ini. Kebahagiaannya. Sebab tu dalam syurga Allah Ta'ala beri kita 100 kali ganda syahwat. Bukan macam syahwat kita sekarang ni. Dalam syurga itu Allah Ta'ala beri kita 100 kali ganda syahwat. Maksudnya keinginan kita untuk jasad kita 100 kali ganda selera kita. Selera nak makan, selera nak berkahwin, semua selera. Itu berdasarkan apa yang Nabi sebut dalam hadis dia. Bila Nabi bagi tahu bahawa dalam syurga orang lelaki memiliki 2, 3, sampai 5 isteri. Nabi sebut macam tu. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mampu ke? Kata para sahabat. Jadi para sahabat dia tahulah orang lelaki ni macam mana kadar kemampuan dia. Jadi Nabi sebut sesungguhnya dalam syurga itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan seorang lelaki 100 kekuatan. Begitu. Kekuatan syahwat dia. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebahagiaan pada jasad kita yang sangat luar biasa.
dalam syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan pada roh kita dalam syurga nanti. Maka di dunia ini nafsu dan syahwat kita, nafsu dan syahwat kita menjadi jahat sebab nafsu kita menghalang kita untuk mendapat kebahagiaan roh. Sebab tu nafsu tu jadi jahat di dunia ini. Sedangkan syahwat di akhirat tidak menjadi jahat. Kenapa? Sebab syahwat dalam syurga tidak menghalang kelazatan roh. Tidak menghalang roh kita untuk berlazat-lazat dengan syurganya. Sebab itu disebut dalam hadis, manusia dalam syurga menikmati nikmat syurga dalam keadaan nafas mereka bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi roh kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita menerima kelazatan makan dia. Roh kita sentiasa bertasbih. Bermaksud syahwat dalam syurga tidak menghalang roh untuk merasa nikmat dengan syurga ni. Tetapi di dunia berbeza. Sebab di dunia syahwat kita akan menghalang roh kita untuk berlazat-lazat dengan makanan dia. Sebab roh yang Allah Ta'ala jadikan, dia tidak rasa bahagia kecuali dengan Allah. Itu roh. Kalau kita tak nampak itu, bermaksud roh kita telah pun diselaputi syahwat kita. Tak ada rasa bahagia, rasa tu pergi masjid, latih rasa, berjalan sedaplah dia tu. Ataupun baca Quran tak ada rasa lazat pun, berzikir tak ada rasa lazat pun. Bermaksud roh kita telah dikontori oleh syahwat kita. Syahwat kita menjadi jahat. Maka yang lazat itu dia sahaja, lain itu tidak lazat. Maka jadi jahat syahwat itu. Sebab syahwat itu menyebabkan roh kita terhalang untuk mendapatkan kebahagiaan dia. Sebab roh ini bahagia dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh ini bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayat itu adalah ayat dialog Allah Ta'ala dengan roh tanpa jasad. Itu adalah dialog di antara Allah dan roh. Roh itu adalah kita. Bermaksud dulu kita pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala secara roh. Al-Quran sebut begitu. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada roh, iaitu kita. Semua kita dah lupa. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada roh. Apa ayat dia? Saya ayat dia. Ayat Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum. Ini disebut ayat mukhatabah. Ini ayat mukhatabah, bukan ayat ghaibah. Apa maksud dia? Apa maksud mukhatabah? Bermaksud Allah Ta'ala berbicara kepada kita secara langsung, bukan hikayat. Berbicara secara langsung dengan kita. Ini ayat mukhatabah. Mukhatabah bermaksud Allah dengan kita. Maka dialoglah alastu bi rabbikum, itu ayat mukhatabah di antara Allah dengan kita. Maka Tuhan berkata, alastu bi rabbikum, wahai roh, bukankah aku ni Tuhan engkau? Alastu bukankah aku ni Rabb? Alastu bi rabbikum, wahai roh, bukankah aku ni Tuhan engkau, Rabb engkau? Itu pertanyaan Allah kepada roh. Roh tanpa jasad, roh tanpa nafsu ketika itu. Ketika itu tak ada nafsu, tak ada jasad. Hanya roh kita yang suci berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika roh tidak makan, tidak minum, tidak berkahwin dan sebagainya. Sebab semata-mata roh tak ada keinginan berkahwin, tak ada keinginan makan, minum dan sebagainya. Sebab roh yang suci itu berada di hadrat
Allah Subhanahu wa taala. Makanan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ruh tak teringat pun mahligai, bidadari, minum, makan, berkahwin, tak ada. Ketika itu ruh syurganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh menjawab, bala. Alastu bi rabbikum, wahai ruh, bukankah aku Tuhan engkau? Apa ruh jawab? Qalu. Mereka semua menjawab, bala. Bahkan ya Allah, kemudian apa jawaban ruh? Syahidana. Qalu bala syahidana. Jadi ketika itu ruh menjawab bukan pendakwaan, ruh menjawab bukan sesuatu yang tidak diada, ruh menjawab hakikat dirinya. Ruh menjawab apa yang dia rasa, itu dia jawab. Mana dia jawab sesuatu yang apa yang ada pada diri dia. Macam kita ni mungkin pendakwaan lebih pada yang ada. Kita mungkin pendakwaan lebih, dan sayang betul kat kau. Rupanya tak sayang pun, pendakwaan lebih. Mungkin kita sesuatu kita cakap mungkin mendakwa lebih daripada hakikat yang sebenar. Tapi ketika itu roh berbicara tentang hakikat dirinya yang sebenar, dia tak menipu. Maka roh menceritakan hakikat diri dia. Maka yang pertama dia mengakui Allah itu Tuhannya. Kemudian mengakui syahidna. Syahidna ini kami musyahadah. Kami musyahadah. Apa maksud musyahadah? Apa maksud syuhud? Bermaksud ruh mengatakan, aku syuhud kepadamu ya Allah. Aku musyahadah kepadamu ya Allah. Jadi ruh menceritakan hakikat sebenar. Jadi kalau ruh menceritakan dia musyahadah kepada Allah, apa maksud musyahadah kepada Allah? Maksud musyahadah kepada Allah, dia melihat kebesaran Allah, dia melihat kesempurnaan Allah, dia melihat kecantikan Allah. Itu maksud musyahadah. Kalau dia tidak melihat kebesaran Allah, dia takkan boleh berkata syahidna. Jadi sekadar mendakwa saja. Macam kita rasa makrifat pada Allah Taala. Itu pendakwaan saja. Mana makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala perlu hakikat yang ada. Memang Allah Subhanahu wa taala sangat rasa besar di dalam diri kita. Itu betul-betul hati kita musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala amih depan tu, Allah Taala duit depan tu. Itu yang para solihin mengatakan, bagi kami emas dan pasir sama ya. Oh, bermaksud apa? Mereka telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak dapat menilai pun di hadapan mereka emas dan sebagainya. Jadi begitulah ketika itu ruh berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tak ada ameh, tak ada perak, tak ada semua, tak ada yang besar. Yang disaksikan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ruh menikmati itu. Itulah syurga kepada ruh. Jadi bermaksud ruh kita ini habuan dia adalah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu habuan ruh ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan ruh ini kepada syurga. Bermaksud apabila orang masuk syurga, maka Allah Taala bagi dua habuan. Habuan syurga badan, nikmatilah syurga, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tuhan bagi pada jasad kita. Wahai jasad, nikmatilah. Nikmat macam mana? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Congang kita nikmat. Bila kita makan saja, masya-Allah, lazatnya paut kita menikmati makanan itu. Maka jasad kita mendapat habuannya. Ruh Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ruh. Sebab itu dalam syurga ada satu lagi nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat syurga. Dalam syurga ada satu nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat syurga itu. Nikmat syurga ni kita tahu berbentuk makan,
minum, berkahwin, mahligai dan sebagainya. Ada satu kali nikmat yang lebih tinggi daripada syurga itu, maka nikmat yang sangat tinggi itu habuan ruh. Habuan ruh gitu. Di situ menggambarkan bahawa ruh ini lebih tinggi nilai daripada jasad. Sebab nikmat dalam syurga itu ada satu nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat makan, minum dan sebagainya. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i faham tentang nikmat itu. Bermaksud Imam Syafi'i kita dia tahu nikmat yang paling besar adalah untuk ruh, bukan untuk jasad. Sehingga Imam Syafi'i sebut dalam kitab, Imam Syafi'i sebut, sekiranya aku tidak yakin bahawa dalam syurga itu ada satu nikmat melihat kepada Allah. Jadi melihat kepada Allah ni nikmat apa? Nikmat untuk ruh, bukan nikmat untuk jasad. Maka Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya Muhammad bin Idris ini tidak yakin dalam syurga itu ada nikmat melihat kepada Allah, maka tidak beribadat aku di dunia ini. Termasuk Imam Syafi'i nak mengatakan bahawa sekiranya ketaatan aku ini sekadar dapat masuk syurga, makan, minum dan sebagainya, tidak tinggilah kelazatan itu. Bermaksud Imam Syafi'i faham kelazatan yang hakiki adalah kelazatan ruh. Cuma kita tak faham ke dunia ni. Kita tak faham kelazatan ruh di dunia sebab kita bergelumang dengan kelazatan nafsu. Macam mana kita nak faham kelazatan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala? Tak faham gitu. Sekiranya kita tidak memahami kelazatan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Imam Syafi'i faham. Maka dari Imam Syafi'i, sekiranya Muhammad bin Idris ini tidak yakin bahawa di akhirat itu ada nikmat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak beramal aku. Maka diceritakan dalam kitab tauhid ada satu bab khusus, mana-mana kitab tauhid ada satu bab khusus ru'yatullah fil akhirah namanya. Dalam kitab tauhid ada satu bab tentang melihat Allah di akhirat. Ini bermaksud ahli sunnah wal jamaah beriktikad, meyakini bahawa di akhirat itu ada satunya balasan melihat kepada Allah berdasarkan dalil yang jelas daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dalam ayat Al-Quran salah satu dia Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idin nadhirah, wajah-wajah manusia ketika itu nadhirah bercahaya, bergelapan, ila rabbiha nadhirah, karena melihat kepada Tuhannya. Begitu juga hadis Nabi SAW. Pada satu ketika dalam pertengahan bulan purnama, maka ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana keadaan melihat Allah Ta'ala di akhirat? Maka Nabi mengatakan, kamu akan lihat Tuhanmu di akhirat macam mana kamu lihat bulan purnama di hadapan ini. Jadi bukan maksud Tuhan itu bulan, tak. Kata ulama maksudnya macam mana kamu jelas nampak bulan tu, macam tu kamu juga akan nampak Tuhanmu di akhirat. Banyak lebar ulama berbicara tentang masalah itu. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, pada akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nikmat melihat kepada dirinya pada setahun sekali, setahun dua kali. Kata ulama, ada orang yang melihat Allah setahun sekali, ada orang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada Allah dua kali, ada orang dijemput oleh Allah melihat kepada sebulan sekali, ada orang dijemput melihat Allah seminggu sekali, ada orang menjemput Allah setiap hari. Mengikut qadar kemuliaan masing-masing di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma disebut bahawasanya ketika manusia melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hilang nikmat syurga.
hilang nikmat syurga tu. Mana lupa nikmat syurga yang paling lazat, mana mungkin kita terlupa. Sesuatu yang lazat macam mana boleh kita lupa. Kecuali ada pada yang lebih lazat daripada kelazatan tu. Kita akan lupa kelazatan itu. Jadi disebut bila orang melihat kepada Allah maka hilang kelazatan syurga, sebabkan tenggelam kelazatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah habuan ruh kita, habuan hati kita. Kemudian ulama mengatakan berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kemuliaan ruh kita ini, di antara kemuliaan ruh kita menggambar ruh dan jasad kita, lebih mulia ruh kita daripada jasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabaikan jasad kita. Sebab itu dalam alam barzakh ada syurga, dalam alam kubur ada syurga. Jadi syurga dalam alam kubur itu untuk siapa? Untuk jasad. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufaril niran. Nabi bersabda, kubur itu sama ada menjadi satu taman-taman syurga atau satu lubang-lubang api neraka. Jadi yang ketika itu dapat nikmat, dapat azab siapa? Jasad kita. Jasad kita. Jadi alam barzakh dapat nikmat jasad. Jadi bermaksud syurga itu diberi amat segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita ini berikan begitu segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud mati saja dan alam barzakh telah dapat dulu nikmat syurga. Sebahagian dia rawdatun min riyadil jannah. Yang besar dia syurga yang hakiki. Muqaddimah dia dan alam barzakh. Kisah yang panjang tentang nikmat alam barzakh ini. Kisah yang panjang betapa alam barzakh, nikmat barzakh lebih hebat daripada nikmat dunia ni. Kita sangka kesian waktu masuk kubur. Kita tak tahu nikmat kubur lebih besar daripada nikmat dunia ni. Kita tak tahu. Kita ya sedih. Sian masuk. Kalau orang mukmin masuk dalam kubur, syurga dia lebih hebat pada nikmat dunia ini. Bukankah jenazah bila dia mati itu, apa doa kita? Ya Allah, tukarkan rumah dia lebih baik. Allah membadilhu daran khairan min dari. Dan doa kita semuanya tu, ya Allah, tukarkan rumah dia lebih baik. Apakah sekadar cakap ya? Cakap itu, warna tak ada lubang dalam tu. Mana mungkin? Mana mungkin kita berdoa sesuatu yang sia-sia kan? Belaka wa zaujah khair min zaujihi, tukang rumah lebih baik dalam tu pula. Allah badilhu daran khairan min dari. Ya Allah, tukarkan rumah ni. Bermaksud alam barzakh ini lebih indah daripada alam dunia. Muqaddimah syurga. Di antara Allah Subhanahu wa taala melebihkan ruh daripada jasad, yaitu Allah Subhanahu wa taala izinkan ruh kita masuk syurga lebih awal. Ruh kita masuk syurga lebih awal daripada jasad kita. Dengan arti kata lain, Allah Subhanahu wa taala izinkan ruh kita masuk syurganya di dunia lagi. Allah izinkan. Allah Taala tak izinkan jasad kita masuk syurga ketika di dunia. Kita hadaplah dunia ni. Kalau susah, susahlah. Kalau sakit, sakitlah. Kalau uzur, lah. Nak bersenang-senang, paling awal alam barzakh. Di dunia kita tak akan dapat syurga yang awal di dunia ini. Umur dah 80 nak syurga pun sampai lagi. Makan tak boleh, tak boleh, semua tak boleh. Tak dapat syurga kecuali kita meninggal dunia. Kecuali roh Allah Ta'ala izinkan untuk masuk syurganya di dunia. Kalau kita faham, kalau kita mengerti maknanya. Kalau kita tak faham, maka tidak berusaha kita untuk masuk ke syurga. Berdasarkan ayat Al-Quran, dalam Al-Quran ada ayat Allah Ta'ala berfirman, firman Allah, waliman qafa maqama rabbih jannatan
Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbih, barang siapa sampai derajat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, jannatan. Jannatan bermaksud dapat dua syurga. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa sampai pada maqam khauf, maka Allah Ta'ala dia dapat dua syurga. Jannatani, jannatun satu, jannatani dua, jannatun jamak. Allah kata jannatani, dapat dua syurga. Barang siapa sampai pada maqam khauf, dapat dua syurga. Jannatani, dalam tafsir uraikan apa maksud dua syurga ni. Setengah ulama kata akhirat nanti dia dapat dua syurga. Sebagian ulama kata yang maksud dua syurga itu syurga di dunia dan syurga di akhirat. Maka syurga di dunia disebut jannatul ajilah, ain ajilah. Yang akhirat jannatul ajilah dengan hamzah, ajilah. Yang dunia jannatul ajilah. Apa maksud ajilah? Apa maksud ajilah? Bahasa Arab ni lari makhrajnya, larilah makna. Lari makhraj kita, larilah makna. Ain, hamzah. Hamzah lebih dalam daripada ain. Makhraj ain dekat leher dah. Makhraj hamzah bawah lagi. Ajilah, ajilah. Jannatul ajilah, syurga yang segera. Jannatul ajilah, segera syurga yang lambat. Ataupun ulama mengatakan jannatul ajilah itu jannatul ma'rifah ataupun jannatul ma'arif. Syurga yang segera di dunia itu adalah syurga ma'rifat. Jadi syurga ma'rifat ini untuk siapa? Syurga ma'rifat ini untuk roh. Jadi roh ini boleh mendapatkan syurganya di dunia bagi orang yang faham, bagi orang yang mengerti, bagi orang faham nilai dia, maka dia akan bersungguh mendapatkan. Macam orang rasa roto ni penting, roto ni jangan main-main, maka dia bersungguh cari roto, bersungguh berniaga. Gitu, roto ni ada, tak ada. Tak bersungguh kita nak dapat berniaga pun main-main je. Sebab kita tak mahu bersungguh dulu tu. Begitulah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jannatul ajilah itu adalah jannatul ma'arif, jannatul ma'rifat. Adapun jannatul ajilah itu jannatul zakharif. Zakharif berarti syurga perhiasan-perhiasan. Jadi syurga minuman makan itu jannatul zakharif. Itu lambek lagi. Adapun di dunia ini adanya syurga jannatul ma'arif. Adapun jannatul ma'rifah, syurga ma'rifat. Ataupun jannatul musyahadah, syurga musyahadah. Ada berdasarkan Al-Quran, uraian para ulama. Kalau kita faham. Jadi syurga ma'rifat, syurga musyahadah adalah untuk roh. Bermaksud betapa sayangnya Allah kepada roh ini. Bermaksud roh, jika engkau ingin kembali kepada syurgamu, silakan. Di dunia silakan. Bagi orang yang ada kekuatan mujahadah menempuh perjalanan itu, maka Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh untuk berjalan kepada kami akan tunjukkan jalannya. Syarat dia bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina. Barang siapa bersungguh-sungguh kami akan tunjukkan jalan. Tapi kalau siapa tak sungguh, Allah tak ada orang. Caranya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh kami akan tunjukkan jalan. Jalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaksud di dunia ini, walaupun nafsu kita mengajar kita tentang kelazatan makan, minum, dulu masa dalam roh kita tak tahu tu. Dalam alam arwah kita tahu tak tahu kelazatan makan, minum, pakaian tak tahu. Sebab itulah kita sebut dahulu, ketika itu roh tidak mengerti tentang amanah.
tentang amanah ni roh tidak mengerti. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tawaran terlebih dahulu kepada makhluk-makhluk yang lain. Al-Quran menyebut inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Kami telah bentangkan terlebih dahulu satu amanah kepada gunung, ganang, bukit, bukau, langit dan bumi. Inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Kami terlebih dahulu menawar satu amanah kepada langit, bumi, gunung, ganang, bukit, bukau. Fa abaina ayyahmilnaha. Abaina bermaksud enggan, tak nak. Langit tak nak, bumi tak nak, gunung, ganang tak nak. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Wa ashfaqna minha, mereka tak sanggup. Tolak dan tak sanggup. Wa ashfaqna minha, tak sanggup, kami tak sanggup, kata langit. Bumi kata kami tak sanggup. Tak nak. Abaina tak nak. Wa ashfaqna, tak sanggup. Kemudian kita ketika itu wa hamalahal insan. Manusia kata, mai sinilah, kita kata, mai sinilah amanah tu. Semua tolak, marilah. Wa hamalahal insan. Manusia terima amanah tu. Bila kita terima, Allah Ta'ala mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia yang terima amanah itu zalum. Zalum ni bersangatan zalim. Sirah mubalaghah daripada zalim. Zalimun, zalumun, sangat zalim. Jahula, sangat jahil. Manusia yang terima ni sangat zalim. Bermaksud dia menzalimi diri dia sendiri. Jahula, dia sangat jahil. Apa dia? Yaitu amanah itu bila kita terima, maka ruh yang suci itu dimasukkan dalam jasad ni. Ruh yang musyahadah kepada Allah Ta'ala itu dimasukkan dalam jasad ini. Bila masuk dalam jasad ini, Tuhan minta kita musyahadah kepada dia dengan musyahadah yang sama. Musyahadah kepada Allah, musyahadah sama. Bermaksud, wahai ruh, kau dah masuk dalam jasad, tapi sila cintai aku, sila agungkan aku. Kepada ruh ini tadi, kita jadi, ya Allah, aku tidak lupakan engkau, ya Allah, aku tetap membesarkan engkau, ya Allah, aku akan mengagungkan engkau, ya Allah. Tapi bila masuk dalam jasad ni, rupanya dalam jasad ada nafsu, bermacam-macam kehendak, ada nak makan, nak minum sekian, maka tertutuplah ruh kita dari musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang yang diberikan hidayat, diberikan kesedaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ruhnya akan mencari jalan balik. Kenapa sangat jauh tersesat untuk melihat kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kembali untuk musyahadah kepada Allah, maka ditinggalkan segala kebesaran syahwat dunianya, maka dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hebat, ruh ini hebat, sebab dia kembali dengan susah payah menempuh perjalanan yang susah. Sebab itu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab dia kata, sesungguhnya orang yang berjalan salik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan, dengan tekad, kekuatan itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu perasaan kepada ruhnya, disebut hubbul watan. Hubbul watan ni cintakan tanah air. Masya Allah. Satu ketika ruh ni dia rasa nak kembali pada watan dia. Ada apa? Dia kata ar-ruju' ilal watan. Ketika itu ruh manusia itu diberikan satu perasaan ruju' ilal watan. Dia nak kembali kepada tanah air dia. Ada perasaan macam tu. Ruh tu rasa nak kembali pada tanah air dia. Kalau tak ada perasaan itu, duduklah kita berhubung. Tak nak balik fikir. Tak nak balik fikir kau. Tapi kalau orang diberikan rasa kerinduan, disebut rujuk ilal watan. Dia nak kembali kepada tanah air dia. Jadi tanah air ruh kita dekat mana? Tanah air kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah air kita di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah air kita berada di hadapan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanah air kita. Sekiranya hati itu dia
teringat kepada watan itu. Kalau tak teringat, maka tenggelamlah dia dalam nafsu itu sampai nanti. Tak kembali dia. Tidak ingin musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita minta doa pada Allah Subhanahu berikan hidayah. Sebab itu kita ihdinas siratal mustaqim berapa kali sehari semalam. Sembahyang isyak 4 kali, sembahyang subuh 2 kali. Jadi kita sangka ihdinas siratal mustaqim itu tak mencuri ya. Kalau saya kata taklah tak mencuri dah gitu. Apalagi ihdinas siratal mustaqim ni yang wajib kembali kepada musyahadah Allah Taala juga. Kita minta tunjuk jalan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengerti jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut di sini secara umum dia bahawa kata Syekh di sini, kalau begitulah keadaan hati kita, maka katanya apabila engkau ketahui mereka itu, maka hadapkanlah olehmu akan hatimu itu kepada Allah. Dialah kiblat yang hakiki. Dialah tempat hakiki untuk roh kita. Jadi Allah Subhanahu wa berikan kita kekuatan ini, kita istiqamah dan sebagainya. Itu yang kita kata orang yang menghadap hati kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang cerdik, orang yang bahagia kita kata. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mempersia-siakan kita bila kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kita menghadap itu kepada Tuhan yang mulia, kepada Tuhan yang pemurah, kepada Tuhan yang penyayang dan sebagainya. Maka beruntunglah orang yang dapat memberikan hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu